Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi. Bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna, Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil, wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma razuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook yang kita berbual-bual dalam live Facebook. Dan pada malam lepas semalam kita tak buat, semalam tak buat, saya pun berehat sekejap, ada beberapa urusan yang perlu diselesaikan semalam, dan pada malam ni kita live macam biasalah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni dan malam-malam sebelum ni semua tu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Pada malam ni saya dicadangkan oleh Ustaz Wan Luqman daripada Kelantan. Dia minta supaya bincang tajuk berkenaan dengan pengajaran yang berkaitan dengan Taif, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif. Okey, cerita secara dasarnya cerita tentang Taif. Lepas tu beberapa kisah-kisah dalam Taif, dan kemudiannya mungkin kita akan ambil lah beberapa pengajaran. Dan saya berharaplah kawan-kawan yang live bersama dengan saya ni bukan semata-mata bertanya soalan, bahkan kalau ketika ada kawan-kawan yang dapat idea ataupun pandangan, ataupun dia dapat beberapa pengajaran daripada kisah yang kita bawa pada hari ini, mungkin boleh bagi komen juga di dalam ruang komen, dan saya akan bacalah komen-komen daripada kawan-kawan tersebut, insya-Allah. Okey. Pertamanya mungkin kita boleh sebut dulu berkenaan dengan Taif ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pergi ke Taif ni pada tahun ke-10 Hijriah. Kita ingat ke situ pada tahun 10 kenabian. 10 kenabian, 4 tahun sebelum hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh dikatakan tarikh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif. Dan kita kena ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif ni selepas daripada kematian dua orang yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang. Yang pertamanya adalah Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya adalah Abu Talib. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sedihlah dengan kematian Khadijah. Lebih-lebih lagi kematian Abu Talib, dalam riwayat Ahli Sunnah wal Jamaah, hadis sahih Al-Bukhari, kan bahawasanya Abu Talib mati iman. Berbezalah dengan riwayat ini mati dalam keadaan beriman. Tapi dalam riwayat kitab-kitab Sunni, kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, dalam kitab Sahih Bukhari ada, Muslim pun ada, digambarkan bahawasanya Abu Talib ni mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Bahkan dikatakan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Muhammad, kamu tidak boleh memberi hidayah kepada siapa yang kamu sayang, tapi yang beri hidayah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah kepada siapa yang dia mahu. Dikatakan ayat itu diturunkan kepada Abu Talib. Dan perkara ni sabitlah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim. Baik. Jadi dua orang yang Nabi Muhammad SAW sayang tu meninggal. Di situ tu lahirlah kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada orang nama Abu Talib. Sebarang tekanan yang orang Quraisy lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu agak kurang. Ada juga tapi tak berapa ketara sangat. Tetapi bila kematian Abu Talib, dia menjadi satu ruang yang begitu besar bagi masyarakat orang Quraisy yang anti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan penindasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mereka lakukan tekanan kepada Nabi, dan mereka lakukan tekanan kepada para sahabat. Maka di situlah timbulnya macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak selamatkan keadaan itu. Macam mana Nabi Muhammad nak selamatkan? Lebih-lebih lagi di kalangan para sahabat yang kena tindas itu adalah kalangan-kalangan yang lemah. Maka caranya adalah Nabi Muhammad SAW berhasrat untuk meminta bantuan daripada orang Taif. Makanya Nabi Muhammad pergi ke Taif.
Cumanya masa Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif itu, dia tak jelas tau. Dia tak tahu situasi orang Taif ni bagaimana. Dia tak macam berlaku macam selepas pada isu itu Nabi pergi ke Habsyah. Sahabat Nabi pergi ke Habsyah. Itu memang Habsyah tu memang Nabi Muhammad SAW tahu bahawasanya Raja Habsyah tu baik dan adil. Yang para sahabat ni kalau sampai, walaupun Nabi tak pergi, tapi sahabat pergi, memang mereka akan dapat keselamatan. Berbeza Taif. Taif ni dia tak jelas. Maka disebabkan tak jelas, Nabi Muhammad SAW pergi dulu. Nabi pergi, rupa-rupanya sampai di Taif. Orang Taif ni dia tak terima Nabi SAW. Dan masa tu Nabi pergi bersama dengan anak angkat Nabi SAW lah, yang bernama Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Seorang anak Nabi, anak angkat Nabi Muhammad SAW yang Nabi Muhammad SAW terlalu sayang. Sehingga kan orang memanggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Padahal namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah tu dipanggil sebagai hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang. Jadi Zaid bin Harisah dengan Nabi Muhammad bersama Zaid bin Harisah pergi ke Taif. Bila sampai di Taif, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta bantuan orang Taif. Rupa-rupanya orang Taif ni bukan semata-mata mereka tidak mahu terima Islam, bukan semata-mata mereka tidak mahu memberi bantuan kepada Nabi, bahkan mereka membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sanggup mengupah budak-budak untuk ambil baling batu kepada Nabi SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW tu dibaling batu. Nabi Muhammad terpaksa bundur. Sehingga kan digambarkan kasut Nabi Muhammad tu meleceh dengan darah. Darah tu meleleh tu sampai kena kat kasut Nabi SAW. Nabi Muhammad bundur. Bila Nabi Muhammad SAW berundur tu, Nabi Muhammad SAW berundur daripada dibaling oleh batu tu, sehinggalah Nabi Muhammad SAW ni masuk dekat satu kebun. Kebun itu kepunyaan dua orang, yang dua-dua orang tu adalah adik-beradik yang tidak beragama Islam. Satu nama Utbah bin Rabi'ah dan satu lagi nama Syaibah bin Rabi'ah. Nabi sampai kat situ. Dan Nabi Muhammad dengan Zaid bin Harisah lah. Jadi Nabi Muhammad masuk kat situ. Dan ketika itu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dua-dua tu adik-beradik, dia mempunyai kebun. Jadi kebun dia tu kebun anggur. Masa tu Nabi Muhammad masuk dalam kebun tu, Nabi Muhammad SAW berehat. Dan Nabi Muhammad SAW ni kepenatan pada ketika itu. Jadi bila Nabi Muhammad kepenatan, Nabi berehat, Nabi bersandar kat satu pokok pada masa tu. Dilihat oleh Utbah bin Rabi'ah. Bila Utbah bin Rabi'ah tengok Nabi Muhammad SAW, dia timbul perasaan kesian kepada Nabi. Bila dia kesian kepada Nabi SAW tu, dia minta supaya anak buah dia yang bernama Adas, anak buah dia, budak yang bekerja dengan dia, agamanya Nasrani, untuk bagi kepada Nabi Muhammad satu tangkai anggur. Jadi dia ambil satu tangkai anggur ni, Adas ni yang bekerja dekat bawah kebun dia ni, berjumpa dengan Nabi SAW. Bila jumpa dengan Nabi SAW, bagi anggur. Dan Nabi Muhammad SAW pun terima anggur tu dengan baik. Dan di situ tu Nabi Muhammad SAW pun nak makan anggur. Cumanya Nabi Muhammad SAW, macam dia ajar lah, bila kita nak makan ni baca bismillah. Nabi Muhammad dia baca bismillah. Dalam keadaan dia penat, dahaga, haus pun macam mana pun, Nabi Muhammad SAW masih lagi ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW pun makan anggur, sebelum makan tu baca bismillah. Apabila Nabi Muhammad baca bismillah tu, rupanya Adas ni, bila dia dengar Nabi Muhammad baca bismillah, dia terus mengatakan kepada Nabi Muhammad bahawasanya Nabi Muhammad membaca satu ayat, satu kalimah, yang satu ayat dan kalimah ini tidak pernah dibaca oleh orang di situ. Di tempat lain baca, tapi di situ tak ada. Jadi bila dia kata macam tu, bila Adas ni kata macam tu, Nabi Muhammad tanya balik dekat dia, apakah kamu pernah dengar ke yang aku baca ni? Dia kata, aku pernah dengar. Nabi Muhammad SAW pun kata, kalau pernah dengar, maknanya kamu korang sini lah. Kalau kamu korang sini, persoalannya, kamu ni orang mana? Nabi tanya dia. Dan nama apa kamu ni? Dia berkatalah, nama saya ni Adas. Nama saya ni agamanya Nasrani, kata dia. Lepas tu asal daripada satu tempat tu nama Ninawi, nama tempat, kata dia. Bila sebut nama Ninawi tu, Nabi Muhammad SAW kata, Ninawi ni dulu ada seorang Nabi yang duduk kat situ. Namanya Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus alaihissalam lah. Nabi Yunus bin Matta. Jadi bila sebut Yunus bin Matta tu, bila disebut Yunus bin Matta, Adas ni yang budak Kristian dia dengar, dia kata Adas ni, Yunus ni bukan semua orang kenal. Yunus ni orang-orang tertentu dikenal.
Kalau orang baca kitab, dia tahu. Orang baca Taurat, baca Injil, dia tahu. Tapi kalau orang biasa, orang Arab, dia tak kenal siapa bin Matta. Macam mana Nabi Muhammad SAW yang dikatakan bangsa Arab itu, dia boleh kenal Yunus bin Matta. Jadi Nabi Muhammad SAW bagi tahulah. Nabi Muhammad bagi tahu, Nabi kata Yunus tu adalah Nabi. Wa ana nabiyun, dan aku adalah Nabi tu. Jadi Adas ni, bila dia tahu, bila diberitahu yang Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi, dan dia sebut pula, dia tahu itulah Nabi akhir zaman, maka di situ tu dia telah pergi dekat kaki Nabi, dia cium kaki Nabi SAW. Dan perkara tu dilihat dah oleh tuan kepada Adas, iaitu Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Jadi benda tu Nabi Muhammad SAW tak selesa. Bila Nabi SAW tak selesa, Nabi minta dia pergi, dan Nabi Muhammad pun terus keluar daripada tempat tersebut. Bila Nabi Muhammad keluar daripada kebun tu, Nabi Muhammad pergi di satu tempat. Tempat tu namanya Wadi An-Nakhlah. Wadi ni kita panggil lembah. An-Nakhlah ni pokok kurma tu kan. Nakhal tu maknanya pokok kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Bila Nabi Muhammad masuk dekat Wadi An-Nakhlah, di situ tu Nabi Muhammad fikir macam mana nak masuk balik dekat Mekah. Sebab ketika itu orang-orang Quraisy ni dia telah buat sekatan jalan raya kan. Dia dah buat roadblock pada masa tu. Adalah dia bincang cara Quraisy pada masa tu kan. Dia tak bagi dah Nabi Muhammad masuk ke Mekah. Jadi Nabi Muhammad fikir macam mana nak masuk ke Mekah. Fikir. Nabi Muhammad SAW ni semayang 2 rakaat. Masa Nabi Muhammad semayang 2 rakaat tu, masa tu datang jin. Jadi jin ni datang. Bila jin ni datang, anak datang pula. Kejap. Anak datang. Satu sayang. Tempoh ya. Anak datang. Jadi Nabi SAW dia masuk ke Wadi An-Nakhlah. Masa masuk Wadi An-Nakhlah, Nabi Muhammad fikir nak masuk balik ke Mekah. Tapi tak boleh sebab orang Quraisy dah melakukan sekatan jalan raya pada masa tu. Makanya Nabi Muhammad SAW ni fikir, Nabi Muhammad semayang 2 rakaat. Bila Nabi Muhammad semayang 2 rakaat, ketika itu rupa-rupanya Wadi An-Nakhlah ni adalah kawasan jin. Di situ tu jin datang. Jin dengar Nabi Muhammad SAW baca Quran. Dan bila jin dengar Nabi Muhammad baca Quran, jin tu dia menyatakan hasrat untuk memeluk agama Islam. Di situlah turunnya surah Al-Jin. Kalau kita baca dalam Quran, kita akan jumpa satu surah namanya surah Al-Jin. Jadi ketika itulah turunnya surah Al-Jin. Dan Nabi Muhammad SAW ni seronok. Nabi seronok bila jin dah masuk Islam. Sebab ialah Nabi Muhammad pergi ke Taif, Nabi berdakwah kepada orang Taif, yang orang Taif tu adalah manusia. Nabi ajak mereka pada Islam, mereka tak nak terima Islam. Tiba-tiba jin tu yang bukan manusia seperti Nabi Muhammad boleh masuk Islam. Dan Nabi Muhammad tak ajak pun, mereka hanya semata-mata mendengar Al-Quran pun menyebabkan mereka nak masuk Islam. Kemudian daripada itu, malaikat ni, dia rupa-rupanya kat bukit-bukit ni dia ada malaikat tau. Malaikat ni datang pergi jumpa dengan Nabi SAW. Malaikat bagi tahulah kepada Nabi SAW bahasanya mereka diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ambil bukit ni, hempak kepala orang Taif. Sebab mereka telah melakukan balik batulah kepada Nabi SAW. Mereka melukakan Nabi Muhammad, mereka menyusahkan Nabi Muhammad. Jadi bila dia orang minta bagi tahu pada Nabi untuk nak angkat bukit, nak hempak kepala orang Taif pada masa tu, kerana pada Nabi SAW, tapi Nabi Muhammad tak izinkan. Nabi tak izinkan. Dan di situlah adalah satu perkataan Nabi Muhammad SAW, doa Nabi Muhammad SAW yang popular, iaitu Nabi Muhammad minta, kata Nabi Muhammad, la'anallahu yukhriju min aslabihim ma ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Nabi kata tak apalah, mereka tak terima Islam, mereka tolak aku, tak apa, mereka tidak mentauhidkan Allah, tepatlah. Cuma mudah-mudahan lah keturunan mereka akan jadi manusia yang menyembah Allah dan tidak syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa Nabi SAW lah. Jadi kita nampak betapa besarnya jiwa Nabi SAW, walaupun orang khianat Nabi sampai beraling batu pada Nabi SAW, tapi Nabi Muhammad SAW tetap memberi kemaafan kepada mereka, minta supaya mereka itu tidak diberikan kehancuran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pada tu Nabi Muhammad dapat idea sikit, Nabi nak masuk ke Mekah. Nabi Muhammad SAW minta bantuan daripada 3 orang bukan Islam.
Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW minta bantuan daripada orang yang bernama Suhail bin Amrin. Suhail nak tolong Nabi SAW. Dia kata dia takkan tolong Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW minta bantuan daripada orang yang kedua. Namanya Al-Akhnas bin Syuriq As-Saqafi. Akhnas bin Syuriq As-Saqafi ni dia pun kata dia takkan tolong Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW minta bantuan daripada orang yang ketiga. Orang yang ketiga tu nama Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni, dia ni kalau bahasa kita mudah-mudah ni bonza lah, bonza Mekah. Dia ni orang grebel Mekah masa tu lah. Ayahanda Mekah pada masa tu. Kalau kita dekat Malaysia ni ada Pekidah panggil kan. Ada ayahanda dia, ada Banglong. Lebih kurang macam tu lah di Mekah masa tu. Adalah yang grebel Mekah ni, orang Samsir Mekah ni namanya Mut'im bin Adi. Jadi Mut'im bin Adi ni tidak Islam Dan dia ni pergi jumpa dengan Nabi Muhammad. Dia bagi tahu dia akan tolong Nabi Muhammad. Dia akan jaga Nabi Muhammad. Dia akan bagi keamanan kepada Nabi Muhammad. Dia dengan pengikut dia akan jaga Nabi Muhammad untuk masuk ke Mekah, tawaf keliling Kaabah dan sampai ke rumah. Dihantar oleh Mut'im bin Adi. Jadi Mut'im ni dia bagilah pertolongan, keamanan kepada Nabi SAW. Dan Nabi Muhammad SAW masuk ke Mekah, tawaf keliling Kaabah. Lepas tu balik ke Mekah. Balik ke rumah, tidur sampai ke rumah lah. Jadi kita nampak Nabi Muhammad SAW diberikan keamanan oleh orang bukan Islam yang bernama Mut'im bin Adi. Inilah antara dalil mengatakan wujud satu istilah hilf fudul tu lah. Hilful arah yang berlaku selepas Nabi Muhammad SAW dah jadi Nabi. Dan ada orang pergi jumpa Nabi Muhammad SAW. Dia maklumkan tentang kejadian yang berlaku sebelum Islam. Yang kalau berlaku pakatan keamanan, maka sokong. Nabi Muhammad kata kalau aku hidup pada zaman itu pun, di zaman kalau sekira benda tu berlaku di zaman Islam pun, Nabi akan bergabung. Hilful fudul. Maksudnya bagaimana pihak Islam boleh bergabung dengan orang bukan Islam dengan satu hasrat, iaitu keamanan kan, menolak kezaliman. Jadi antaranya wacana tu adalah merujuk kepada meminta bantuan daripada orang bukan Islam. Dan antara dalil-dalil ni lah Nabi Muhammad SAW minta bantuan daripada orang bukan Islam. Dua orang tidak mahu menolong Nabi Muhammad SAW, tetapi seorang tu memang memberi bantuan kepada Nabi SAW. Orang tu nama Mut'im bin Adi. Dia jaga Nabi masuk ke Mekah, tawaf keliling Kaabah dan sampai di rumah. Dia jaga oleh Mut'im bin Adi, memberikan keamanan kepada Nabi SAW. Lepas tu Nabi Muhammad SAW pun hidup macam biasa di Mekah. Cuma ni dapat gangguan yang lagi hebat kat Mekah pada masa tu. Khenat lah, macam-macam lah. Nabi Muhammad pergi berjalan, orang baling batu pada Nabi SAW. Dan Nabi Muhammad SAW terlalu sedih masa tu. Bila sedih sangat Nabi Muhammad SAW, di situ tu berlaku satu sejarah besar. Namanya Al-Isra' wal Mi'raj. Isra' wal Mi'raj. Isra' Mi'raj ni berlaku pada tahun ke-13 sebelum 13 kenabian. Iaitu 2 tahun sebelum kenabian, sebelum hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat mengatakan dia berlaku pada tahun dia berlaku setahun sebelum daripada hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kata 2 tahun sebelum hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu masalah khilaf masalah. Tapi yang pentingnya berlaku kejadian yang disebut sebagai Al-Isra' wal Mi'raj. Jadi cerita yang anda bawa ni gambaran daripada awal cerita. Jadi gambaran ni sebenarnya kisah berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW pergi dekat Taif tu, minta bantuan daripada orang Taif tu, adalah kejadian tu berlaku selepas daripada Abu Talib meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW ni dia tengok macam mana tekanan yang dilakukan oleh Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW sama para sahabat. Nabi Muhammad SAW ni fikir macam mana nak bagi para sahabat ni selamat. Fikir macam mana nak bagi sahabat ni selamat. Jadi caranya adalah Nabi Muhammad minta bantuan daripada orang Taif. Tapi sedihnya orang Taif ni tidak mahu memberi bantuan kepada Nabi SAW. Pendek ceritanya, Nabi Muhammad SAW terpaksa balik ke Mekah balik. Dan di situ berlaku tekanan pada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sedih. Dan cara Allah Ta'ala nak gembirakan Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala ajak Nabi Muhammad pergi ke langit, berjumpa dengan Allah. Maka Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada Nabi Muhammad, iaitu kepada umat Nabi Muhammad, iaitu sembahyang 5 waktu. Jadi sembahyang 5 waktu ni sebenarnya sebagai cara untuk menggembirakan hati Nabi SAW. Dan Nabi Muhammad bergembiralah dengan ibadat itu. Dan kita pula sebagai umat Nabi Muhammad SAW pun sepatutnya kita tidak abaikan kewajipan yang merupakan cara Allah Ta'ala menggembirakan Nabi SAW. Itu cerita dia. Mungkin beberapa pengajaran kita boleh ambil lah daripada cerita kita bawa. Antara pengajaran kita boleh ambil ni, kita ni kadang-kadang dalam keadaan kita lemah. Bukan satu kesalahan kita minta bantuan daripada pihak lain. Sebab itu bila tekanan ataupun penindasan yang dilakukan oleh
orang-orang Quraisy terhadap orang Islam pada masa tu. Nabi Muhammad SAW ni pergi berusaha untuk minta bantuan daripada orang lain. Walaupun kadang-kadang mereka tidak beragama Islam, minta bantuan daripada orang Taif, minta bantuan. Mereka tidak beragama Islam. Cumanya Nabi sampai di sana, Nabi pun membawalah mesej Islam itu, iaitu minta agak-agaklah supaya mereka ni harapannya boleh beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Cuma mereka tak beriman. Tapi usaha tu ada dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Lepas tu kita nampak juga Nabi Muhammad SAW minta bantuan daripada Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi tadi. Bukan Mut'im bahkan dua orang tu. Suhaib bin Amrin dan satu lagi Al-Akhnaf bin Syurih As-Saqafi. Nabi minta bantuan daripada mereka. Tapi masalahnya dua orang tu tidak mahu membantu Nabi SAW. Tapi yang bantu Nabi Muhammad SAW ni adalah orang yang ketiga tu. Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi tolong Nabi SAW. Maksudnya kita nak minta bantuan daripada orang bukan Islam untuk keamanan, untuk keselamatan kita ni bukan satu benda yang salah. Bahkan segi amalinya benda tu memang dilakukan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Antara lain pengajaran kita boleh ambil daripada kisah ni adalah macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni punya sifat yang pemaaf yang begitu tinggi. Yang orang dah melakukan berbagai-bagai tindakan buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad sallallahu tetap memberi kemaafan lagi kepada mereka. Sehingga kan Nabi Muhammad tengok kalau sekiranya mereka tu khianat Nabi, baling batu pada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad nampak kalau mereka tu tak Islam, tapi harapannya anak cucu mereka tu Islam. Itu tak pengharapan. Tak apalah mereka ni kufur pada Allah, satu part lah. Sebab macam mana Allah Ta'ala tak bagi hidayah pada mereka. Walaupun mereka ada kejahatan yang mereka lakukan kepada Nabi SAW. Tapi Nabi letak pengharapan. Kalau mereka tak Islam, la'allallah yukhriju min aslabihim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lahirkan keturunan mereka, manusia menyembah Allah dan tidak syirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sifat macam itu penting bagi seseorang pendakwah lah. Kita kalau seorang pendakwah, antara benda yang kena ada pada kita macam tu. Kita kadang jumpa orang, kita nak ajak orang pada Islam. Kita ajak, marilah pada Islam. Tapi diorang tak nak terima. Bila tak nak terima tu, satu part tak terima, satu part. Tapi mereka melakukan tekanan. Mereka maki kita, diorang kutuk kita. Kan? Kita ni sekadar kena maki, kena dibaling dengan kata-kata. Nabi Muhammad dibaling dengan batu. Tu Nabi SAW. Tapi sifat pemaaf itu wujud pada Nabi SAW. Dia bukan cerita tu je. Kalau kita baca kisah kematian Abdullah bin Ubay bin Salul, itu pun lambang kemaafan Nabi SAW. Sehingga tu Al-Quran lah, la tusalli ala ahadim minhum mata abada wa la taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan kamu semayang atas jenazah orang munafik itu sampai bila-bila, dan jangan kamu berdiri di kubur dia, kerana dia kufurkan Allah, kufurkan Rasulullah. Iaitu merujuk pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni masa hayat hidup dia buat khianat pada Nabi ni banyak sangat. Banyak sangat khianat dia lakukan terhadap Nabi SAW. Dia tindas Nabi, dia kacau. Sehingga kan benda tu dimarahilah oleh ramai sahabat, termasuklah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi bila Abdullah bin Ubay bin dekat-dekat nak meninggal dunia, dia teringatkan Nabi SAW. Dia anak dia yang bernama Abdullah, nama Abdullah juga, Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul, supaya mayat dia tu dikapankan dengan kain Nabi. Yang imam sembahyang jenazah tu adalah Nabi, yang tukang tanam mayat dia adalah Nabi SAW. Jadi anak dia lepas mati ni, Abdullah bin Ubay bin Salul ni, anak dia tu nama Abdullah ni pergi jumpa dengan Nabi SAW, bagi tahulah, minta kain. Nabi bagi. Umar datang, Umar tak bagi. Umar kata jangan nak bagi, Rasulullah ni jahat ni, apa macam-macam kan dia kata kan. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap bagi. Bagi juga. Ambillah kain. Bukan ada faedah apa pun. Kita bagi kain. Bukanlah mengurangkan azab dengan sebab kain. Kita ni bagi kain. Ustaz ke guru mana letak kat mayat. Apakah mayat tu dikurangkan azab? Tak. Kain tu tak ada manfaat apa pun untuk mengurangkan azab. Ambillah kain. Kapan. Lepas tu nak sembahyang jenazah. Datang jumpa dengan Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW ni pergi. Dan masa Nabi Muhammad nak angkat takbir tu, dekat-dekat nak angkat takbir tu, Umar berlari naik atas masjid. Dan Umar SAW bagi tahu kepada Nabi Muhammad, halang Nabi Muhammad sembahyang jenazah. Nabi Umar kata, atusalli ala hadzal kafirul munafiq. Rasulullah, takkan kamu nak sembahyang atas jenazah si kafir munafik ini? Kan? Kisah ni ada kisah dalam Al-Quran, kitab tafsir dia cerita kisah ni. Jadi atusalli ala hadzal kafirul munafiq. Adakah kamu nak sembahyang atas jenazah si kafir munafik ni? Nabi Muhammad SAW bagi tahu, istighfar 70 kali pun Allah Ta'ala tak akan ampun dosa orang munafik
Hari ni kata Nabi, aku nak istighfar kepada Allah bin Ubay bin Salul lebih 70 kali. Supaya Allah Ta'ala ampun dosa dia. Jadi bila Nabi Muhammad SAW kata macam tu, Umar keluar. Dan lepas habis main jenazah, balik. Lepas tu datang anak Abdullah, kata bapak lagi wasiat, mayat bapak ni ditanam oleh Nabi. Nabi pergi. Tanam jenazah. Lepas tanam jenazah, Nabi selalu berdiri tepi kubur. Lepas tanam, Nabi pergi tepi kubur. Dan Nabi Muhammad SAW ni, Nabi SAW ni selalunya dia akan memberi pesanan kepada yang hadir ramai-ramai. Dia akan kata, istaghfiru li akhikum mad'u lahu tasbitu fa innahu al-ana yus'al. Kebiasaan Nabi lah. Nabi Muhammad kata, doakan keampunan dosa untuk si mati ni. Dan doakan dia ada kekuatan sebab ada malaikat dia tanya soalan dekat dia. Selalu macam tu. Hari tu Nabi Muhammad SAW diri di tepi kubur. Nabi Muhammad nak sebutlah, istaghfiru li akhikum. Tapi tak sempat nak sebut istaghfiru. Tu Allah Ta'ala tu ayat Quran. Allah Ta'ala kata, la tusalli ala ahadim minhum mata abada wa la taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih. Jangan kamu sembahyang atas jenazah orang munafik itu sampai bila-bila, dan jangan kamu berdiri di kubur dia sebab dia kufurkan Allah, kufurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah tu kita akan nampak macam mana pemaafnya Nabi Muhammad walaupun kejahatan yang begitu kuat dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu juga dalam kes orang Taif baling batu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baling batu. Tapi dalam keadaan baling batu pun Nabi tetap memaafkan mereka, sehingga kan kalau mereka tak beriman tu tak apa, tapi harapannya cucu mereka, anak mereka, cucu mereka tu beriman dengan Allah Ta'ala. Dan memang berkat daripada harapan Nabi begitu, Taif tu memang jadi penempatan orang Islam lah sehingga hari ni kan, gitu. Antara lain dalam kisah yang kita bawa, kisah Taif ni, kita akan nampak rupa-rupa jin. Jin ni Ana dah cerita sikit hari tu dalam live Facebook Ana dalam kuliah baca kitab yang kita baca pada waktu siang tu lah kan, pada waktu petang. Asalnya pagi Ana dah beralih pada pukul 3 petang tu kan. Iaitu tentang jin. Jin ni satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala ciptakan dia daripada percikan api. Iblis daripada api. Bakhuliqal jad min marijim min nar, kata Allah. Diciptakan jin itu daripada percikan api. Iblis daripada api, jin daripada percikan api. Jin ni satu makhluk yang kita tak nampak dengan mata kepala kita. Tapi baca dalam hadis, hari tu kita baca dalam kitab Nailul Autar, dinyatakan Nabi Muhammad SAW ni didatangi oleh jin. Jin ni dia banyak jenis, tapi jin yang terbaik Nabi Muhammad sebut, jin tu adalah jin nasibiyin nama dia. Dan jin ni dia jumpa dengan Nabi SAW dan dinyatakan kepada Nabi Muhammad SAW minta makanan. Ni jin yang jumpa dengan Nabi SAW tu lah, minta makanan. Maka dalam hadis tu dinyatakan Nabi Muhammad SAW memberikan kepada mereka dua makanan. Yang pertamanya adalah tulang dan satu adalah ar-rauf. Ar-raus ni maksudnya tahi kering. Tahi kering binatang tu bila dah kering tu jadi keras macam batu tu kan. Yang tu adalah jadi ada jin berjumpa dengan Nabi SAW. Al-Imam Ibnu Taimiyah pernah menyatakan bahawasanya jin ni dia boleh berupa dengan rupa makhluk. Sebab ada jin pada zaman Nabi Muhammad SAW, dia berupa dengan rupa Suraqah bin Malik. Masa ketika ketika orang Quraisy ni nak keluar pergi perang Badar. Suraqah bin Malik ni menaikkan semangatlah untuk supaya lawan Nabi, padahal sebenarnya jin. Lepas tu ada jin dalam Sahih Al-Bukhari ada diceritakan tentang bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni satu malam berjaya tangkap satu orang yang mencuri makanan Abu Hurairah. Jadi dia malam tu tangkap. Bila tangkap tu dia minta dilepaskan lah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu lepaskan dia malam pertama. Esok tu pergi sembahyang subuh, Nabi Muhammad tanyalah pada Abu Hurairah, ada tak kacau datang jumpa kamu malam tadi? Abu Hurairah kata ada. Nabi tak kata apalah. Hari kedua datang lagi, Hari kedua tu serupa juga, minta maaf, Abu Hurairah lepas. Lepas tu siang tu Nabi Muhammad tanya, Abu Hurairah kata ada. Lepas tu hari ketiga dia sekali lagi datang curi makanan Abu Hurairah. Abu Hurairah berjaya tangkap. Dan Abu Hurairah ni cakap kan dia tak nak lepas. Dia ni pula yang orang yang curi makanan ni, dia bagi tahulah pada Abu Hurairah. Dia kata, "Mau tak aku nak ajar pada kamu ilmu yang kalau aku ajar, minta kamu lepaskan aku." Abu Hurairah pun bersetuju. Jadi dia pun ajar. Dia kata kepada Abu Hurairah, dia kata, "Kamu sebelum tidur bacalah ayat kursi. Kalau kamu baca ayat kursi, kamu tidak akan diganggu oleh syaitan." Jadi dilepaskan. Bila lepas tu esok tu
Nabi Muhammad tanya kepada Abu Hurairah, betul ke datang lagi? Datang. Lepas tu Nabi Muhammad tanya, tahu tak siapa datang tu? Jadi Abu Hurairah kata, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu, aku tak tahu. Kata Abu Hurairah. Jadi Nabi Muhammad bagi tahu itu adalah syaitan. Itu adalah jin, syaitan yang datang berjumpa dengan kamu. Dia ajar kepada kamu, yang dia ajar, dia ni bohong. Syaitan ni kerja dia bohong. Tetapi yang dia bagi tahu kamu sebelum kamu tidur baca ayat kursi itu betul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni ada Sahih Al-Bukhari. Hadis ni juga menggambarkan bahawasanya jin ni dia boleh berupa. Dan jin ni wakilkan satu lagi syaitan. Syaitan ni dia bukan makhluk. Syaitan ni nama perangai yang melekat pada makhluk. Sebab kata Imam At-Tabari, syaitan ni definisi dia adalah kullu mutamaridin minal jinni wal insi wad dawabi wa kulli syai'in fa huwa syaitan. Apa-apa pun yang jahat di kalangan jin ke manusia ke, apa pun kalau jahat, syaitan. Jin yang jahat, syaitan. Jin yang jahat, syaitan. Iblis mesti syaitan sebab iblis mesti jahat. Sebab tu kalau kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala guna kalimah ayat syaitan tu, kita kena tengok syaitan dimasukkan dalam ayat tu, syaitan yang mana tu? Apakah merujuk pada iblis ataupun merujuk kepada jin yang jahat? Kita kena clear kalimah syaitan tu kan. Kadang-kadang kita jumpa ayat Quran disebut syaitan. Contoh macam innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitana li rabbih kafura. Allah Taala sebut kan. Kata Allah Taala sungguhnya orang membazir itu adik-beradik syaitan dan syaitan itu terhadap Tuhannya kufur. Contoh ayat tu kalau kita baca syaitan tu, syaitan ni merujuk pada syaitan yang mana? Itu bukan merujuk pada jin, itu merujuk pada iblis. Fa'zallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Masa Adam AS duduk dalam syurga tu kan, lepas tu dengan Hawa, lepas tu digelincirkan. Allah Ta'ala kata fa'zallahuma syaitan, telah berusaha untuk menggelincirkan kedua-dua itu sehingga mereka makan buah khuldi. Itulah yang lakukan tu Quran kata asyaitan. Syaitan iblis. Kadang-kadang kita jumpa ada ayat Quran yang sebut tentang syaitan yang bernama Al-Khannas, dan kerjanya yuwaswisu fi sudurin nas, yang mewaswaskan dalam hati manusia. Itu jin. Itu jin jadi kita akan faham bila disebut syaitan ni, dia bukan makhluk, dia adalah nama makhluk, nama perangai yang melekat pada makhluk. Jadi jin ni dia boleh berupa dengan rupa manusia dan rupa manusia, dan dia tu jin ni kebanyakan dia jahat. Ada yang baik tapi ada yang jahat jin. Nabi Muhammad SAW dia bagi tahu dekat kita bahawasanya syaitan ni takkan masuk dalam rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Ini ada dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Nabi Muhammad SAW kata asy-syaitan la yadkhulu baital lati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan ni takkan masuk dalam rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, kata Nabi SAW. Sebab itu kalau kita pindah rumah baru, nombor satu kita bagi salam lah. Sebab bila kita pindah rumah baru, mungkin dalam tu ada jin, maka kita bagi salam, Assalamualaikum, sebagai orang Islam. Lepas tu kita bacakan surah Al-Baqarah dalam rumah itu supaya jin-jin yang jahat ni dia tak melekat duduk dalam rumah, dia akan keluar lah. Tu antaranya lah. Lepas tu timbul persoalan. Benda ni pernah didebatkan beberapa tokoh-tokoh ilmuwan Islam dulu dan sekarang. Antaranya kalau kita tengok berkenaan dengan jin, dia boleh masuk dalam jasad manusia ke tidak? Jawapannya boleh. Benda ni diakui oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Imam Ibn Taymiyah kata antara yang kata tu Al-Imam Ibn Taymiyah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, orang yang mengasaskan sifat 20 tu pun kata benda yang sama. Antara dalil mereka yang mengatakan syaitan boleh masuk dalam badan mereka, badan kita, badan manusia ni adalah hadis Nabi SAW. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW, inna syaitana yajri fi jasadil bani. Nabi Muhammad SAW, syaitan ni dia berjalan dalam badan manusia ni seperti di laluan darah-darah manusia. Ni laluan darah kita tu, situlah laluan jin. Jadi di situ menjadi dalil bahawa jin boleh masuk dalam jasad manusia, masuk dalam badan manusia. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh anak dia yang bernama Abdullah. Dia kata, anak dia tanyalah kepada bapa ni, dia kata, aku duk dengar ramai sangat orang buat dakwaan bahawasanya jin tak boleh masuk dalam badan manusia. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal tu kata, dusta tu, sebenarnya tak betul. Orang cakap tu bohong. Sebab apa? Sebab berapa banyak kita tengok za yatakallamu bilisani. Dia jin tu dia bercakap tapi dia guna lidah manusia. Dia masuk dalam badan kita bercakap. Tapi sebenarnya bukan kita bercakap, jin yang bercakap. Jadi di situ menjadi dalil bahawasanya jin ni boleh masuk dalam jasad manusia. Lepas tu Abul Hasan Al-Ash'ari ni merujuk pada ayat Quran tu kan. Yang Allah Subhanahu Wa Taala kata orang yang makan riba tu dia telah dikuasai oleh syaitan.
Jadi di situ menjadi dalil bahawasanya jin boleh masuk dalam jasad manusia. Cumanya ada dakwaan mengatakan jin tak boleh masuk, dan kata Ibnu Hajar Al-Haythami. Ibnu Haythami ni salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata dakwaan yang mengatakan jin tak boleh masuk dalam jasad manusia itu adalah pandangan Mu'tazilah. Itu kata Haythami lah. Itu jin. Cuma kita sebut jin ni dia boleh ada jin yang masuk badan. Ada satu lagi jin yang boleh berupa manusia. Kita boleh jumpa dia. Kita boleh tengok dia kan. Tapi kita tengok tu bukan jin. Kita tengok tu adalah orang yang dia telah berupa. Dia telah apa buat berupa lah. Bahasa kita bagi berupa kan. Dia berupa dengan binatang, dia boleh berupa dengan manusia, benar berlaku lah kan. Macam pada hadis Nabi SAW ada cerita tentang jin berupa dengan rupa ular. Ada jin berupa dengan rupa ular. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab As-Sarimul Battar, ditulis oleh Wahid Abdul Salam Bali dalam buku tu dia menyatakan kita ni kalau tengok seekor binatang yang masuk dalam rumah kita, ular ke apa kan, kita jangan terus bunuh, tapi kita kena suruh dia keluar dulu. Kita cakap elok-elok. Sebab takut-takut dia tu jin, dia bukan ular betul. Dia minta dia keluar lah. Dia kata, kita cakap lah, minta kacau keluarga aku. Macam tu lah minta dia keluar. Kita bagi tahu sekali, tak pakai. 2 kali tak pakai, 3 kali tak pakai, barulah kita boleh bunuh. Maksudnya, confirm ular lah tu. Dia bukan jin lagi. Jadi, itulah berkenaan dengan jin. Dan kita cerita juga, jin ni sebenarnya, dia pernah jumpa dengan Nabi SAW. Kalau kita baca dalam hadis, ada 2-3 kes. Antara kisah yang berkait dengan pertemuan jin dengan Nabi Muhammad ni adalah mereka seronok dengan Nabi baca Quran. Dan di situlah menyebabkan turunnya surah Al-Jin. Surah Al-Jin. Iaitu bila? Masa Nabi Muhammad duduk di Wadi An-Nakhlah. Wadi An-Nakhlah ni tempat Nabi Muhammad SAW merancang untuk nak masuk balik ke Mekah. Ketika itu orang Mekah buat roadblock, buat halang daripada Nabi Muhammad masuk dekat Mekah pada masa itulah. Itulah beberapa perkara yang saya boleh anak kongsikan pada malam ni berkenaan dengan wacana kita pada malam ni. Mudah-mudahan kita boleh pengajaran insya-Allah. Anda tengok pada soalan pendengar kawalan insya-Allah. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Bismillah. Okey. Okey, Abdullah Atan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Yusri Ibrahim, salam. Haji Amdan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran lagi malam ni, alhamdulillah. Khairin Tawas, Assalamualaikum dari Sabah. Waalaikumsalam orang Sabah. Haji Hamdan, ana share ya insya-Allah. Salim. Okey, Haji Salim. Pendang clear Haji Mat. Haji Muhammad Faisal. Okey, Ustaz Walakumah. Salam Ustaz. Sepanjang dakwah Rasulullah, pernah ke Nabi keluar kutukan dan kejian kepada musyrikin seperti seorang tok guru yang suka maki? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pernah nyatakan walam ub'as la'anan. Aku tidak dibangkitkan untuk melaknat orang. Nabi Muhammad pernah kata aku tidak dibangkitkan untuk melaknat orang. La'anan, tidak melaknat. Jadi kalau kita tengok di situ, laknat orang, maki orang ni tak berlakulah. Dalam dakwah ni, kalau kita maki orang itu bukan dakwah. Kita buat kerja dakwah tu dah kerana hawa nafsu dah. Jadi kalau kita betul-betul dakwah untuk Islam kerana Allah SWT, kita takkan maki orang. Kita akan sabar. Itu baru dakwah. Dia macam kita jual barang lah. Kita nak bagi orang beli barang kita. Kadang-kadang orang datang komplain. Kita ni tak boleh maki dia sebab bila dia komplain barang kita, tak boleh. Sebab kalau kita maki dia, kita marah dia apa, nanti dia elok-elok rasa nak beli, jadi tak beli. Kita nak bagi orang beli barang kita. Maka kita ni bawa Islam ni nak macam jual barang tu lah. Nak bagi orang boleh terima Islam kita. Orang bila Islam kita tu, kita jangan marah. Kita nak bagi yang dia tu boleh kutuk, jadi tak kutuk. Kita nak bagi yang dia tu asalnya tak terima Islam, tapi boleh terima Islam kepada Tuhan. Kita kena fikir macam tu. Begitu. Wallahu'alam. Bid Haris. Semoga Ustaz isteri, anak keluarga insyaAllah. Amin ya Allah. Okey, Haji Muhammad Awal Haji Syafiq. Salam. Bagaimana dengan jiran-jiran rumah kita yang bukan Islam, Ustaz? Adakah tanggungjawab kita untuk berdakwah kepada mereka? Adakah jika di akhirat nanti mereka akan salahkan kita jika kita tidak berdakwah kepada mereka? Sebenarnya tanggungjawab dakwah ni berlaku pada semua orang yang beragama Islam. Cumanya tahap kewajipan tu mungkin tak samalah. Orang macam ustaz mungkin tanggungjawab dia besar. Orang yang ada kefahaman agama tanggungjawab dia. Tapi kalau orang yang
tu tak ada tanggungjawab juga, tapi besar tu tak seperti mana orang agama. Jadi kita ni pula ada jiran. Jiran kita tu tidak beragama Islam. Jadi tanggungjawab kita ni adalah menyampaikan Islam dekat dia. Kalau kita tak boleh sampaikan daripada sudut perkataan, dan satu lagi dia panggil dakwah bil hal. Dakwah daripada sudut amalan perbuatan kita. Kita kena tunjuk tindakan kita, akhlak yang baik. Yang bila mereka tengok tu menyebabkan mereka tertarik hati dengan agama Islam. Yang tu pun sebenarnya sudah dikira sebagai dakwah. Kita ni macam Nabi Muhammad SAW ada sebut dalam hadis. Nabi kata kalau bila kamu masak makanan yang berbentuk al-miraqah. Miraqah ni yang berkuah tu kan. Nabi kata fa'aksir ma'aha, perbanyakkan air, kuah tu bagi banyak. Nabi Muhammad nyatakan, kenapa? Sebab Nabi kata bila kita perbanyak air, lepas tu nanti jiran tetangga tu kita boleh bagi sama. Bayangkan akhlak baik itu kita lakukan pada jiran yang tidak beragama Islam. Jadi mereka akan nampak kebaikan agama Islam. Di situ tu secara tak langsung kita telah berdakwah dah kepada mereka. Gitu. Itu anda punya komen. Wallahu'alam. Haji Wan Ahmadi. Persoalan dakwah di Malaysia memang peluang terbuka luas. Namun kita rasa macam jauh. Sukar mereka untuk menerima atau memang tidak menunjukkan minat kepada Islam. Masa yang panjang tidak banyak usaha menarik mereka kepada Islam. Adakah ini menunjukkan kepada kita sepertinya kaedah kita tidak mengenai sasaran? Sekian. Terima kasih. Salam. Ana punya pandangan macam ni. Dia kadang-kadang orang ni dia tak berminat dengan Islam. Orang Islam yang tak baik. Jadi kita ni kadang-kadang kena baiki persepsi awal bahawasanya pandangan tak baik yang mereka nampak pada Islam tu kita kena lupuskan. Sebab tu kadang-kadang cuba kita fikir balik, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi kita celak sembah selain daripada Allah? Kan? Yang Allah Taala kata macam ni tu. La tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairil ilm. Jangan kamu celak sembah-sembahan selain daripada Allah. Bimbang mereka celak Allah tanpa ilmu dan prejudis. Jadi kita ni kalau kita maki Tuhan orang, jadi orang tu sebenarnya dia dah benci kita. Dia ada prejudis dia. Bila dia ada prejudis, dia ada benci, dia dah ada block. Dia dah block pemikiran dia. Jadi kita ni cerita baik macam mana pun dia tak pakai sebab dia dah block dalam pemikiran. Makanya kita jangan cipta prejudis tu. Jangan cipta prejudis orang kafir terhadap Islam. Jangan. Bahkan kalau mereka dah ada prejudis tu, kita kena fikir macam mana nak pastikan prejudis tu boleh hilang. Kita kena fikir macam tu. Supaya mereka tu bila jumpa dengan kita, mereka kat mental block. Mereka akan, oh Islam ni agama baik. Dia dengar. Kalau mereka peluk agama Islam, kredit lah. Tapi kalau mereka tak peluk agama Islam, mereka boleh kata Islam ni agama kebaikan pun, kita dah bersyukur pada Allah. Dia kata Islam ni agama baik, kita bersyukur pada Allah. Kalau dia masuk Islam tu Alhamdulillah. Jadi menghilangkan prejudis orang bukan Islam terhadap Islam itu penting. Supaya tak susah untuk mereka ni menerima Islam. Yang jadi susah nak terima ni sebab ada prejudis. Prejudis tu kadang-kadang bukan salah pada mereka sangat, salah pada kita sendiri. Kita tu kadang-kadang yang melakukan beberapa tindakan yang menyebabkan mereka datang prejudis terhadap agama Islam. Jadi bila haji bangkitkan, susah tak susah. Ana rasa isu dia sekarang, kita gagal untuk address prejudis tu. Bahkan kadang-kadang orang Islam itu jadi mencipta prejudis orang bukan Islam terhadap agama Islam. Anda nampak macam tu? Itu komen anak. Wallahu'alam. Khairuddin. Dikatakan tentera Islam menjelang Taif kerana mereka tak mahu menerima Islam. Sehingga beberapa lama masa tapi tentera Islam tak dapat menawan Taif kerana kubu-kubunya terlalu kuat. Lalu baginda mengambil jalan diplomasi untuk berunding. Ana tak pernah dengar cerita ni. Ana tak tahu. Ana pun pertama kali baru dengar cerita tentera Islam menjelang Taif. Tak tahu. Ana tak tahu. Wallahu'alam. Tak tahu. Wallahu'alam. Wan Haji Wan Ahmadi, apakah kekuatan yang ada pada umat Melayu di Malaysia atau apakah kelemahan utama orang Melayu pada pandangan orang bukan Islam di sini? Ana rasa kalau orang tanya Ana lah, Ana secara peribadi memang menolak apabila kita gabungkan konsep Melayu dan Islam. Ana tak boleh sebab kalau kita berjumpa dengan orang Cina ataupun orang India yang tidak beragama Islam, kadang-kadang mereka jadi ketakutan terhadap agama Islam apabila diorang kata bila masuk Islam adalah masuk Melayu. Ada persepsi itu masuk dalam pemikiran mereka. Sebab orang Cina ni adalah antara bangsa yang cukup sayang dia punya kaum, dia punya kebudayaan masyarakat dia. Jadi macam mana seorang anak yang tidak beragama Islam, dia nak masuk Islam, lepas tu dia macam meninggalkan bangsa Cina dia. Jadi bapa betul tak boleh macam tu, dia tak boleh terima.
Jadi bila kita menggabungkan antara Melayu dan Islam, sebenarnya kita telah mengeksklusifkan Islam. Kita kena Islam ni mesti luas. Islam yang kita dulu orang kempen, Islam for all, Islam untuk semua. Melayu Islam, Cina boleh masuk Islam, India boleh masuk Islam, semua boleh masuk Islam. Jadi kalau kita berjaya pecahkan cara fikir itu, sebenarnya kita telah membuang satu border, satu hijab untuk mereka yang asalnya menjauhkan mereka dari Islam. Kita kena buka ruang untuk mereka ni tak nampak susahnya Islam tu. Satu, yang kedua, kita selalu menampilkan Islam ni dalam pemahaman Melayu. Jangan. Kalau kita jangan fahamkan orang bukan Islam sebagai Islam versi Melayu. Kita kena nampak Islam ni agama macam Nabi Muhammad ajar. Macam mana Nabi ajar Islam? Kita akan nampak Islam ni 1001 kemudahan. Islam ni datang untuk mengajar pada manusia rentas isu perkauman sebagai contoh. Kes Bilal bin Rabah lah. Dua kes. Yang pertamanya turunnya ayat itulah, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ayat tu terhadap perkauman, yang mana perkauman ni dilakukan oleh masyarakat Arab yang dah memeluk agama Islam, geng-geng munafik lah ni, yang perkauman yang mereka ni hina Bilal bin Rabah kerana Bilal ni kulit hitam. Dalam hadis tu cerita kan, dalam cerita tu masa Bilal bin Rabah azan di atas Kaabah tu, orang munafik ni kata ma wajada Muhammad ghairu hadzal ghurab muazzinan. Dia kata Muhammad ni dia pergi jemput gagak hitam ni juga sebagai tukang azan. Nampak? Dia ada perkauman situ sebab Bilal tu kulit hitam. Dia kata Bilal tu gagak hitam. Jadi ditegurlah oleh Allah Taala dengan turunnya ayat. Allah Taala kata, wahai manusia, kami ciptakan kamu laki perempuan berbangsa-bangsa berpuak-puak supaya kamu saling kenal antara satu dengan yang lain. Orang paling mulia insya-Allah orang paling takwa pada Allah. Jadi kita akan nampaklah di situ tu macam mana Islam melawan perkauman. Sebab tu Bilal tu dia boleh peluk agama Islam. Kita kena ambil konsep tu, kita cuba bawa kat Malaysia. Islam ni dia tak perkauman. Itu yang membuka ruang untuk orang Cina, orang India untuk datang kepada agama Islam. Anak punya pandangan macam itulah. Sebab kita ni masih dalam kongkongan Islam Melayu. Otak kita ni Islam Melayu. Amal Islam kita mesti ada Melayu dia kan. Satu satu lagi, kita ni bila nak mengamalkan Islam, kita selalu menganggap Arab dan Islam itu beriringan. Arab satu part, Islam satu part. Kenapa kita nak tinggalkan budaya kita dengan kita mengambil budaya Arab apabila kita memeluk agama Islam? Kita dengan budaya kita lah. Kita bagi tahu lah pada orang Cina, teruskan dengan budaya Cina kamu. Orang India, teruskan dengan budaya orang India kamu. Tapi nak masuk Islam tu tafadhal macam tu jelah. Janganlah masuk, bila masuk Islam kamu kena jadi macam Arab, pakai kopiah, pakai jubah apa kan. Tak mesti macam tu Sebab Islam dia tak serumit macam tu. Islam ni dia senang banyak. Jadi kalau kita berjaya cerita kemudahan Islam macam tu, anda percaya Islam mudah diterima. Masalah kita banyak menggambarkan Islam ni susah. Anda rasa itu lah. Ini anda punya pandangan lah. Sebab pengalaman anda pergi berwacana dengan masyarakat Cina bila jumpa dengan mereka tu bersembang, kita nampak bahawasanya memang mereka ni banyak tak tahu Islam dan mereka ni prejudis terhadap agama Islam. Dan prejudis tu datang sebab tindakan daripada kita orang Islam sendiri. Sebab mereka selalu cakap betul ke gini-gini sebab saya tengok orang buat macam ni. Ustaz ni kata macam ni. Itu yang susah tu tu masalah. Kita kena ubahlah cara fikir kita. Wallahu a'lam. Salam Ridwan Muhammad Yusuf. Salam Ustaz, boleh sahkan kisah iblis melawat Syekh Abdul Qadir Jalani? Tak tahu lah Syekh. Pada satu malam dengan mengatakan Syekh Abdul Qadir telah sampai makam yang tinggi, maka tak perlu solat lagi. Tak betul. Yang pertama, kalau Abdul Qadir Jalani tu dia betul-betul wali Allah, makanya dia tetap akan menunaikan ibadat seperti mana orang lain. Orang paling wali dalam dunia ni Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang paling dekat pada Allah, orang paling takwa pada Allah ni Nabi Muhammad SAW lah. Nak compare dengan manusia-manusia lain. Tapi Nabi Muhammad yang paling takwa pada Allah Ta'ala tu pun sembahyang. Takkanlah wali macam Al-Qadir Jalani ni tak sembahyang. Orang kata Al-Qadir ni wali. Jadi kalau dia tak sembahyang, tak pelik. Itu pelik tu ganjil tu tu ganjil. Maka takkanlah Al-Qadir Jalani begitu Satu. Yang kedua, cerita Al-Qadir Jalani ni banyak cerita-cerita yang tak tahu main mana. Orang mari cerita, Tok Guru mana cerita, sanak mana tak tahu Kadang-kadang kita dengar tak masuk akal. Jadi itulah sebab tu cerita tentang Abdul Qadir Jalani ni skeptikal. Ana memang skeptikal lah. Dan ana kadang tak berminat nak tahu sangat cerita Jalani kerana banyak cerita-cerita dia tu dah ada unsur tambah-tambah. Cerita exaggerate. Nak gambarkan dia tu hebat macam tu kan. Wallahu a'lam. Kamarul Azhan Jaafar. Salam Ustaz. Kalau di zaman Rasulullah SAW, mungkin sebab ada Nabi untuk mengenali golongan munafik.
Kalau di zaman sekarang, macam mana kita hendak mengenali dan menjatuhkan seorang itu munafik, bimbang jadi polemik yang lain pula. Bila orang yang dituduh munafik itu meninggal habis orang pakat. Sebab itu kita bukan tak perlu. Benda tu memang tak sewajarnya kita lakukan, menuduh orang munafik. Tak payah lakukan. Kita baca Quran, kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila diceritakan pasal orang munafik, kita kena reflect diri kita, bukan tunjuk dekat orang. Ayatul nifaqi salas, Nabi kata. Tanda munafik tu 3. Bila bercakap bohong, bila berjanji menyalahi janji. Apa lagi Nabi sebut 3 tu kan. Kita bila tengok 3 tu, kita bukan tengok siapa bohong. Ni siapa menyalahi janji. Kita tanyalah diri kita, kita ni pernah menyalahi janji ke tidak? Kita ni contohlah kan. Betul. Kita baca dalam Quran, yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Allah Taala sebut Quran kan. Yang tu kita janganlah kata tu munafik lah tu. Tak, tengok reflect diri sendiri, itu baru betul. Bila kita baca Quran yang cerita pasal ayat-ayat munafik. Masalah kita kadang-kadang kita baca ayat, kita nak tunjuk ke orang lain, tu tak betul. Pada zaman Nabi boleh tahu sebab wahyu daripada Allah. Soal munafik ni soal hati. Sebab definisi munafik ni adalah dia menzahirkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Macam mana kita boleh tahu dalam hati manusia tu kufur? Dalam hadis Nabi kata, walam u'mar an unaqima ma fi qulubin nas. Aku tidak pernah disuruh untuk korek apa yang ada dalam hati manusia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagu tu. Jadi kita tak tahu. Maka dengan sebab itu, kita jangan tuduh orang munafik. Tak payah tuduh orang munafik. Kita baca Quran, baca hadis, cerita pasal munafik, reflect diri sendiri. Cukup. Check diri sendiri. Aku ni ada tidak munafik ke tidak. Macam tu je. Kita Bila cerita dekat orang pun, cerita pasal ciri munafik supaya orang tu ambil pengajaran. Munafik ni ada kat kita ke tak? Fikir macam tu. Bukan kita pergi teropong ke orang lain. Pada zaman Nabi lain sebab ada wahyu. Kita sekarang tak ada wahyu. Zaman dulu dia boleh tahulah ni munafik, tak munafik. Sebab wahyu daripada Allah, kita tak dapat wahyu. Maka kita tak payah tuduh orang munafik. Itu ada punya pandangan. Wallahu a'lam. Haji Muhammad Faisal Mukhtar. Sahihkah cerita ketua Iblis jumpa Nabi? Sebenarnya Iblis, jin jumpa dengan Nabi itu memang ada. Ada hadis. Ada hadis cerita jin jumpa dengan Nabi. Iblis jumpa dengan Nabi, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Adalah cerita pasal Ifrit jumpa Nabi tu. Itu pun tak tahu sejauh mana benar cerita itulah. Ana boleh jawab wallahu taala alam. Dekat tu. Wallahu a'lam. Asri Sudin, bolehkah orang biasa selain Nabi Muhammad SAW melihat wajah asal jin? Segi mustahil tak mustahil, dia memang boleh berlaku. Tetapi persoalannya bila kita jumpa tu, betul ke itu wajah dia yang sebenar, itu kita tak pasti. Benda tu tak mustahil. Benda tu boleh dipamerkan oleh jin kepada kita. Itu benda yang tak mustahil. Pelik dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak pelik Allah Taala nak bagi kita boleh tengok. Tak pelik. Itu memang tak pelik. Sebab Allah Taala dah bagi benda tu kepada Nabi Muhammad SAW untuk melihat. Nabi Muhammad dah tengok. Jadi kalau Allah Taala nak bagi kita boleh tengok, itu pun tak pelik. Cumanya persoalan bila kita tengok tu, betul ke itu wajah sebenar jin, takut itu pun masih lagi berupa. Tu je masalah. Itu masalah lain. Itu masalah lain pula. Itu masalah kita pula. Wallahu a'lam. Ridwan Ahmad Yusof. Ustaz, saya dulu selalu masuk LGBT, murtad, untuk terangkas sedikit sebanyak Islam. Tapi ada ustaz kata mereka dah sesat dan tak perlu dakwah pada mereka lagi. Tak betul. Kita kena dakwah mereka lagi. Selagi mana sesiapa sahaja yang kita nampak, sesiapa sahaja ni, kalau dia telah meninggalkan agama ataupun dia masih lagi tidak bersama agama, kita ni kena fikir macam mana nak bagi dia dekat kepada agama. Kita kena buat. Kok mana pun kita kena buat. Kita nak tuduh sesat. Sebenarnya cuba kita tanya orang-orang murtad. Anda pernah jumpa orang-orang murtad sebenarnya? Ramai orang murtad yang baik dengan anda. Kawan Facebook anda ada ramai yang murtad sebenarnya. Dia duduk dalam Facebook anda, dia murtad, dia masuk, lepas tu dia tengok kita punya tulisan, dia tengok live Facebook, dia tengok YouTube. Sebilangan mereka ni hantar inbox Facebook, ajak jumpa. Kita tak sangka dia murtad sebab tengok namanya Melayu kan, nama Islam lah, nama Islam. Jadi kita pergi jumpa, saya masing rupanya murtad. Dan bila kita tanya dia kenapa murtad, sebenarnya banyak, jelas lah bagi tahu mereka ni murtad sebab dia tengok orang agamanya perangai. Jelas, terang-terang. Sebab jangan sebut ustaz ni, ulama ni banyak lah. Jadi sekarang ni kita ustaz-ustaz kita tuduh sesat, kita jangan dakwah. Padahal perangai ustaz tu yang menyebabkan kadang mereka ni jauh pada agama, dan akhir sekarang mereka tinggalkan agama kan. Jadi kita kena dakwah lah, kita kena fikir. Sebab tu orang agama tu sendiri tu kena ada sikap kebertanggungjawaban terhadap agama tu. Dia kena ada sikap kebertanggungjawaban tu.
Sebab bila tanggung jawaban di situ tu baru kita boleh beki sudut pandang mereka terhadap agama. Wallahu a'lam. Haji Hamdan, ana setuju dengan pandangan ustaz. Kita kena zahirkan kena Islam. Bet Haris, bagaimana ustaz melihat setengah yang suka berdakwah secara sentak? Dakwah sentak. Dakwah sentak, ana rasa itu semua mekanisme dakwah. Kita boleh terima, tak ada masalah apa pun. Ana okey je kalau orang nak guna mekanisme sentak ke tak sentak ke, tafadhal. Cumanya kebimbangannya orang nampak kita berdakwah ni macam kita jual ubat. Tu susah juga tu. Ataupun macam kita lepak kedai kopi kan, minum teh, tiba-tiba datang orang dia kata so, bila ambil masa sekejap, kita buang kenapa dia nak jual barang contoh. Kita dengar jadi boring, jadi meluat dengan Islam. Jadi benda tu kadang-kadang kita kena fikir. Sebab nanti orang kata, alamak kau ni nak cerita Islam macam jual barang. Jual barang tu tak apa kalau orang boleh terima, masalah orang jadi meluat. Jadi kita kena elak lah. Jadi dakwah sentak ni apakah boleh menjurus kepada orang datang kepada Islam ke ataupun orang meluat dengan Islam. Kita kena fikir kat situ. Jadi kita kena fikir. Kalau sekiranya dengan cara dakwah sentak tu lagi mendekatkan orang pada Islam, tafadhal. Tapi kalau menjauhkan orang pada Islam, itu kita kena elak lah. Itu pandangan anda. Allahuakbar. Apa pandangan Ustaz akan cara dakwah di Malaysia oleh murid-murid Dr. Zakir Naik yang cenderung menyinggung bukan Islam? Ini berbeza dengan dakwah oleh individu seperti Ustaz Ibit Liu. Anda pernah tulis artikel berkenaan dengan Dr. Zakir Naik sebelum ni. Ada artikel masa isu dia tu. Anda tulis masuk macam kini. Dan dalam artikel tu pun anda mencadangkan sebenarnya mungkin perlu ada pendekatan dakwah seperti Ustaz Ibit Liu. Anda tulis dah lama dah anda tulis masa tu masa isu timbul. Masa dalam setahun lebih dah. Setahun 2 tahun macam tu dah anda tulis artikel tu kan. Adalah itu. Sebab tu anda lebih cenderung dengan cara kita menghilangkan prejudis. Dia ada step lah. Hilangkan prejudis mereka terhadap agama Islam. Satu kan. Lepas tu kita pergi pula macam mana nak ajak mereka pada Islam. Dua. Ada step tu lah. Jangan kita, kadang-kadang kita berdakwah, kita rasa kita berhujah dengan bagus, tapi mereka hanya kalah hujah, tapi mereka tak patah hati. Hati mereka tak patah. Hati mereka tetap dengan lagi kuat agama mereka. Sepatutnya bila kita berjaya mematahkan hujah, dalam masa sama hati dia tu pun patah juga. Orang kalah hujah, belum tentu lagi hati dia seronok. Kerana dia patah hujah, tapi dia lagi kuat nak melawan. Ada juga lagu tu. Jadi kita kena ada satu pendekatan yang hikmah, bijak, lembut, akhlak yang tinggi, menyebabkan mereka ni prajurit pada Islam boleh hilang. Satu. Yang kedua boleh datang kepada agama Islam. Tuan dah punya pandangan lah. Wallahu'alam. Qurratul Ain. Saya dengar orang tabligh kata dakwah dalam media sosial ni tak ada keberkatan dan tak akan berjaya sebab tak ikut sunnah Nabi sebarkan dakwah dari rumah ke rumah macam yang mereka buat. Apa cara satu sikap yang tak baik? Kita janganlah ambil sikap macam tu. Kita ni kadang-kadang macam Anas sendiri tak suka juga orang yang anti pada tabligh. Berapa ramai kawan-kawan daripada aliran politik dia tak setuju dengan tabligh. Orang daripada gerakan Islam, sama ada dia daripada PAS ke, Amanah ke, Ikram ke, Abim ke, Jim ke, Isma ke, apa nama sekalipun, ada sebilangan kadang-kadang mereka ni tak boleh pergi dengan tabligh. Orang kata tabligh ni tak betul lah, macam-macam lah. Anti lah bila kita buat kuliah, lepas tu geng yang tabligh takkan dalam kuliah, dia pergi duduk luar. Jadi anti tabligh. Anda tak setuju. Padahal tabligh tu pun dia ada peranan dalam dakwah dia. Jadi kita jangan anti tabligh satu pasal sedangkan dia sedang melakukan kebaikan. Maka demikian juga orang tabligh apabila melihat kita berdakwah melalui Facebook. Kadang-kadang kesan dalam dakwah kita dalam Facebook ni besar kadang-kadang dan itu macam mana kita kadang-kadang macam mana kita nak berniaga, jual harga kita kos yang sikit tapi kita mendapat keuntungan yang besar. Kita kena fikir macam tu. Maka serupa juga dalam dakwah. Kita guna ruang yang kecil namanya Facebook, hanya di hujung jari, tetapi memberi kesan dakwah yang begitu. Berbanding kita menggunakan kos yang banyak, untungnya tak banyak. Contoh macam kawan-kawan kita tak beli, pergi dakwah ketuk pintu, tu banyak tu kerja nak buat kan. Tapi untung tak seberapa, bahkan kadang ada orang benci pula. Jadi kita masing-masing ni ada peranan dakwah, maka kita kena lakukan tindakan masing-masing. Kalau kita nak tuduh tak ada keberkatan sebagai contoh, apa bukti? Apa bukti tidak ada keberkatan? Berkat tak berkat ni kerja Tuhan, bukan kerja kita. Kalau kita nak kata satu berkat atau tidak, dia mesti ada teks daripada Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Wallahu a'lam. Kamarul Azhan. Saya setuju dengan kod arwah Tugu Nek Aziz dulu. Kalau nak bawa Islam, jangan bawa bangsa. Tak perlu slogan demi bangsa dan agama. Keliru orang bangsa bukan Melayu. Betul? Anda pun setuju lah. Ada link tak Ustaz artikel pasal Zakir Naik?
tak semua ikut cara murid-murid Zakir Naik tu. Ustaz Husainji dan Syahkiri rasanya lebih moderate. Ada, nanti ana komen kat Enta punya Facebook, nanti ana bagi link kat Facebook Enta. Dekat apa komen Enta ni. Wallahualam. Haji Mat Faizal. Saya nampak ulama-ulama mana pun mengajar las mesti ambil pandangan Yusuf Al-Qardawi. Memang hebat rasanya Yusuf Al-Qardawi, wa imam beliau bukan maksum. Qardawi ni dia macam ni, Qardawi ni antara kelebihan dia telah memudahkan benda yang rumit. Itu kelebihan dia. Orang duk tulis kitab macam-macam kan, orang tak faham. Last sekali dia buat tajuk fiqh aulawiyat. Jadi orang ada satu tajuk namanya fiqh aulawiyat. Dan sebenarnya benda tu ada dalam kitab besar-besar, tapi dia ringkaskan, dia dimudahkan dalam satu kitab khusus namanya fiqh aulawiyat. Lepas tu orang pening tentang perimbangan, masalah tak masalah, dia pun buat kitab namanya fiqh muwazanat. Jadi orang nak memahami disiplin ilmu Islam yang begitu rumit tu dengan cara mudah, buka Yusuf Al-Qardawi. Maka tak peliklah agamaan ilmuan Islam kalau bila bercara apa dia quote Qardawi. Sebab kelebihan Qardawi adalah dia berjaya memudahkan sesuatu yang rumit dalam disiplin ilmu Islam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Biar tak ada soalan. Ada tanya soalan tak? Duan, kasih sama-sama. Ada soalan? Anda nak makan biskut. Ada lagi lain soalan? Macam mana status Haji Yusuf As-Saqafi yang banyak bunuh ulama? Haji Yusuf As-Saqafi ni cerita dia bunuh orang ni, ada orang banyaklah pencerita banyak penulis mengatakan dia memang jahat lah. Tapi dalam masa sama, dalam jahat dia tu orang mengaku ada kebaikan dan kebaikan yang dilakukan, itu tak dinafikan. Manusia ni dia baik macam mana pun dia ada jahat dia. Manusia tu jahat macam mana ada baik dia, kaedah manusia kan. Maka demikian juga Haji Yusuf As-Saqafi. Jadi kita tak nafikan Haji Yusuf As-Saqafi ni dia memang banyak bunuh orang. Contoh dia pernah bunuh Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ni tabi'in mak besar daripada Kufah. Sebab Sa'id bin Jubair ni terlibat dalam satu revolusi pada masa tu yang dibawa oleh seorang ulama tabi'in juga, namanya Abdul Rahman bin Al-Ash'ath nama dia. Jadi revolusi tu nak menjatuhkan dia lah. Kalau dia dapat tangkap Sa'id bin Jubair dan dibunuh Sa'id bin Jubair. Sebelum Sa'id bin Jubair dia meninggal, Sa'id bin Jubair ni dia pernah berdoa dengan Allah. Dia kata, macam mana doa dia? Dia minta supaya, dia kata, biarlah aku orang terakhir dibunuh oleh, minta supaya Allah Ta'ala jadikan Haji Yusuf As-Saqafi membunuh aku ni sebagai orang yang terakhir. Lepas ni tak bunuh orang dah. Dan berkat doa tu, memang itulah orang terakhir dibunuh oleh Haji Yusuf As-Saqafi. Ada banyak tulisan mengenai Haji Yusuf As-Saqafi ni. Ada yang menulis daripada sudut dia yang jahat dia tu. Tapi ada orang menafikan cerita itulah. Cerita-cerita tu berdasarkan pada riwayat-riwayat, kononnya tak sahih lah apalah. Jadi, ana punya pandangan Haji Yusuf As-Saqafi ni, kalau orang ana lebih beranggapan bahawasanya dia ni orang yang banyak kejahatan dia buat. Di samping kita tak nafikan ada kebaikan dilakukan. Itu anda punya pandangan lah. Wallahu a'lam. Qurratul Ain. Dakwah dengan non-Muslim lebih baik dengan wacana atau dakwah bilhal? Anda punya pandangan ada dua. Tapi yang paling kuat adalah bilhal. Akhlak tindakan. Sebab orang bukan Islam ni dia kenal kita berdasar dia tengok. Berdasar dia tengok. Wacana ilmu ni hanya golongan-golongan intelektual. Orang suka belajar. Sebab ada orang bukan Islam dia nak tahu daripada sudut akademik. Ada juga. Jadi kalau tanya ana rasa dulu kena pergi. Tapi antara dua, bilhal dengan bil lisan tu, dakwah dengan intelek, satu lagi dakwah dengan tindakan tu,
tindakan tu lebih perlu diutamakan. Itu pandangan anak Allah Alam. Ada ustaz-ustaz dituduh liberal kerana terlalu berlembut dengan dasar-dasar Islam. Selagi mana dalam kerangka Islam, berlembut ke tak berlembut, masih lagi Islam lah, sebab dalam kerangka Islam. Kalau kita nak keras, kita nak sokong siapa keras? Ekstrim. Yang ekstrim ni kalau dunia ni ISIS, ekstrim. Taliban ekstrim. Takkan kita kata Taliban tu baru kuat Islam kita. Makin ekstrim makin Islam. Kalau makin lembut maka kurang Islam. Macam tu. Tak betul, cara fikir tu tak betul. Sebab tu Islam ni ada frame dia. Dia ada frame. Kalau Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah tu dia sebut 4 tu kan. Dan benda ni diulang sebutlah oleh Al-Imam bin Bayyah, Syekh bin Bayyah. 4 perkara disebut. Yang pertamanya adalah rahmah, hikmah, maslahah, keadilan. Itu kerangka dia. Jadi kita bercakap Islam dalam kerangka tu lah. Lembut tak lembut dalam kerangka tu lah. Yang tu yang kita bawa Islam. Tuduh liberal ni sebenarnya tu agenda politik. Orang politik dia nak mematahkan, dia nak bagi kita ni tak boleh bercakap untuk nak berbeza dengan dia. Kita nak kritik dia lah. Kita ni contoh tengok dia keras sangat, kita kritik dia, dia kata liberal. Jadi dia bubuh jenama liberal dekat kita, jadi kita nak kritik jadi tak boleh. Sebab dia ni liberal, makanya liberal ni pula sesat. Orang tu kata sesat kat kita. Padahal yang kita nak bagi tahu tu benda yang baik untuk kebaikan agama Islam. Tapi kalau bubuh label liberal, kita jadi stuck. Nak bercakap dah tak boleh lah. Gitu. Tu masalah lah. Sebab tu tak boleh ada sikap-sikap macam ni. Sikap macam ni tak bagus. Wallahualam. Haji Hamdan, jazakallah Haji Yusri, ayakumullah. Bid Haris, ustaz, dari peristiwa Taif tadi, kenapa satu azab umat Nabi Muhammad SAW tidak datang terus berbanding umat Nabi-Nabi sebelumnya? Ada Nabi sampai kena bunuh dengan sadis. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW sebut dekat sahabat, Nabi Muhammad minta beberapa perkara dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak tertimpa kepada umat Nabi Muhammad. Antaranya Nabi Muhammad SAW minta, anda tak ingat matan Arab ni, hadis tu panjang. Antaranya adalah hadis Nabi Muhammad SAW minta supaya jangan datangkan azab kepada umat ni, tenggelamkan dalam bumi, dan doa tu dimustajabkan oleh Allah. Yang keduanya, Nabi Muhammad SAW minta tidak didatangkan azab secara terus. Itu pun dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad kata, Nabi minta, iaitu Nabi Muhammad minta supaya semua umat ni bersatu. Semua umat bersatu. Umat Nabi Muhammad ni semua bersatu, tak gaduh. Dan Nabi Muhammad kata yang tu Allah Ta'ala tak makbul doa. Doa Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok dua perkara diminta, maka tak pelik lah azab yang macam Nabi dulu tak terkena pada umat Nabi Muhammad SAW. Wallahualam. Haji Muhammad Faisal Mukhtar, sorry Ustaz, soalan berbau politik. Ada lagi ke Ustaz-Ustaz PAS berdakwah dengan non-Muslim? Tok Gunung Aziz boleh dulu mesra dengan Muslim? Tak tahu. Anda tak tahu sejauh mana Ustaz-Ustaz PAS yang ada pada hari ini melakukan dakwah terhadap non-Muslim lah. Anda sendiri pun pernah ajak orang pemimpin PAS untuk berwacana secara ilmu, tapi diorang ni wacana dah satu tak nak, lepas tu pergi serang ke Facebook. Jadi anda pun jadi tak tahan kadang-kadang. Serang peribadi. Serang kita lah apa. Kadang-kadang serangan tu siap maki hamun lah apa lah kan. Macam dulu anda pernah kritik Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man tentang hadis yang dibaca tu, hadis tu palsu. Hadis tu palsu, anda buat marilah cerita riwayat bla 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 tu kan. Buat mari riwayat tu, adalah orang kritik. Kritik tu tak apa. Anda tak ada masalah kritik, tapi maki kutuk bodoh kat anda. Anda pun pergi kat Facebook tu lah, dekat komen. Jadi tak sihat kan. Susah lah. Anda pun kadang-kadang fikir balik, PAS ni kita nak kritik segi akademik, jadi susah. Baik begitu tu susah tu. Tu lah anda boleh komen lebih, tak ada lah. Wallahualam. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Kami biskut kering ya.
Slow ke? Anda rasa kuat. Anda punya handphone ni kuat. Hello. Kuat. Anda punya handphone kuat. Ustaz tak ada buat pertemuan. Tak ada lah. Itu pun Ana start buat live Facebook setiap malam ni musim PKP. Sebelum ni tak pernah buat pun. Buat juga tapi jarang-jarang lah. Kan? Akan datanglah kita rancang buat pertemuan ke apa. InsyaAllah. Tak ada apa pun, tak ada pelik pun. Sekarang musim PKP. Lepas PKP kita buat pertemuan insyaAllah. Ada lagi siapa nak tanya soalan? Ana buka lagi. Loud and clear Haji Hamdan. InsyaAllah nanti saya sponsor makan-makan. Alhamdulillah. Ridwan nak sponsor. Rancang lah. Kat mana? Alhamdulillah. Ada lagi tak? Bolehkah strategi dakwah untuk kepentingan ummah tapi membelakangi Al-Quran dan Sunnah? Contohnya apa? Contoh fitnah. Kita nak dakwah tapi guna fitnah. Tak boleh, tak boleh. Robin Hood ni tidak dibenarkan dalam tindakan Islam. Dia nak tolong orang miskin tapi dia mencuri. Tak boleh, tak boleh. Kita nak dakwah orang tapi kita buat dia palsu. Tak boleh, tak boleh. Dosa besar. Tak boleh. Dia mesti selaras dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tutup kedai lah Ustaz. Esok pula. Esok tajuk apa? Esok tak tahu tajuk apa. Anda pun tak tahu tajuk apa yang bintang esok. Kalau ada pandangan kawan-kawan, bagi tahulah. Anda pun kalau ada tajuk yang anda boleh bincang, bincanglah. Tajuk tak boleh bincang nak buat macam mana? Gitu. Wallahualam. Asri Sudin, tak pernah jejak kaki di Singapura. Anda dah 10 tahun. 10 tahun tak boleh. Dihalang oleh kerajaan. Sebab anda ada kes mahkamah. Dan kes mahkamah anda tak selesai lagi. Bulan 6 ni ada pembicaraan lagi. Doalah mudah-mudahan anda selamat daripada sebarang ni lah, sebarang hukuman apa nak keluar negara tak boleh. Tapi memang ada hasrat lah nak pergi ke Singapura tu. Dan Mekah pun anda tak pernah sampai. Anda kalau ada pasport antara benda yang anda nak buat ni adalah nak pergi ke Mekah. Wallahualam. Haji Mak Faisal, Ustaz, zakat fitrah boleh tak kita bagi terus pada orang yang layak dan bukan pada amil? Boleh? Boleh. Kita nak bagi terus pada orang yang layak, tidak melalui amil. Hukumnya adalah boleh. Anda memang dah banyak tahun bayar zakat fitrah, bayar terus pada fakir miskin. Fakir miskin yang anda kenal tu, anda bayar terus. Anda memang macam tu lah. Dah lama dah nak buat. Main kita terus pun boleh, amil pun boleh. Tak ada apa pun. Wallahualam. Haji Hamdan, Johan, esok pagi ada petang je. Petang tu kita baca kitab lah sambung. Kitab Nailul Autor, kitab hadis. Nanti anda akan tengok, nanti anda iklan. Malam anda tak tahu lagi, tajuk tak tahu. Nanti kalau wajar ada pandangan ke minta nak bincang, bagi inbox ke macam mana ke, anda tengok. Kalau anda rasa sesuai, anda rasa anda boleh bincang, anda bincang lah insyaAllah. Untuk malam. Bid Aris, ada satu lagi Ustaz. Bagaimana Ustaz melihat gerak dakwah di dunia negara Islam seperti Pakistan berbanding negara bukan Islam seperti India? Di Pakistan kelihatan agak keras. Memang Pakistan ni problem dia berjiran dengan Afghanistan. Mereka ada sejarah, iaitu mereka bergabung dengan kerajaan, ramai orang-orang Taliban duduk di Pakistan. Orang yang Taliban duduk di Pakistan, bahkan di Pakistan itu Taliban itu bergerak secara bebas. Jadi tak pelik dah, keras. Satu, yang kedua, bila mereka duduk sesama orang Islam, isu nak jaga imej agama Islam ni tak kuat. Sebab duduk sesama orang bukan sesama orang Islam. Dekat Pakistan ni nak jumpa orang bukan Islam cukup susah. Ana 4 tahun duduk kat Pakistan tu, ana jumpa orang kafir ni seorang Itu pun dia malu nak mengaku kafir. Tak tahulah ala yang tak nak jumpa. Tapi anda tak tahulah dia jumpa yang anda tahu dia kafir.
Pakistan tu orang Hindu seorang jumpa. Itu pun dia takut-takut nak mengaku Islam. Sebab masyarakat dia majoriti Islam. Jadi masalah nak jaga imej Islam ni memang tak berlaku dalam masyarakat Pakistan. Begitu. Sebab tu kita tengok dia keras. Dekat India, orang bukan Islam, orang Islam ni dia terpaksa jaga imej agama Islam. Lebih-lebih lagi mereka ni bukan golongan pemerintah. Mereka bila-bila masa sahaja boleh ditindas. Makanya mereka ni kena jaga beberapa tindakan mereka supaya mereka tidak ditindas. Itu berlaku dekat India sebagai contoh. Begitu, Wallahualam. Zakat fitrah ni untuk orang miskin je. Qurratul Ain. Asnaf zakat yang 8. Tak wajib zakat fitrah ke? Sebab ada student kata dia tak bayar zakat sebab dia asnaf. Tak. Zakat fitrah ni semua kena bayar. Semua kena bayar. Cuma masalah kita tu yang membayarkan itu mak bapak kita ke penjaga kita tu cerita lain lah. Tapi yang pasti kita pun kena bayar zakat. Kita bayar sendiri ataupun orang bayarkan untuk kita. Kena bayar. Student pun kena bayar. Zakat fitrah ni bukan pada asnaf yang 8. Yang asnaf 8 tu zakat lain tu. Zakat pendapatan lah apa tu kan. Fitrah ni untuk fakir miskin. Kena ingat tu salah tu kalau kata zakat fitrah untuk 8. Tak. Zakat fitrah ni untuk pada fakir miskin sahaja. Gitu. Wallahualam. Allah. Ada lagi? Malam ni anak free. Lepas tu anak buka panjang. Nak tanya-tanya. Ada lagi? Sila. Betul? Haji Muhammad Faisal. Zakat fitrah ni kita niat je lah ustaz. Niat je. Kita bagi fakir miskin. Kita tak kata ni zakat saya. Sah zakat tu. Yang kita nafas tu itu nak mengukuhkan je. Sebenarnya kalau kita jumpa orang, kita bagi, kita niat zakat fitrah. Dah, sah dah. Kita keluar masjid tengok ramai orang miskin. Keluar duit bagi. Zakat fitrah bagi. Diam, bagi kata zakat fitrah. Sah dah zakat tu. Zakat fitrah ni tak serumit yang lain sebenarnya. Kita je buat rumit kan. Pergi kat masjid-masjid kadang zakat fitrah siap bersila, kena bersalam. Buat apa nak bersalam? Bagi letak duit kat situ selesai dah sebenarnya. Kita je mengada-ngada kan. Gitu. Wallahualam. Kita yang layak terima zakat, adakah wajib ke bayar? Wajib juga bayar zakat. Fakir miskin yang layak terima zakat, dia sendiri tu pun wajib bayar zakat. Dia pun wajib bayar zakat fitrah. Dia dapat duit zakat, dia guna duit tu bayar zakat fitrah. Lain pula. Dia kena bayar zakat fitrah. Wallahualam. Kalau dia tak mampu, mungkin dia kena minta orang tolong bayarkan untuk dia. Cari kaya mana-mana, tolong bayar zakat untuk saya duit contoh kan. Boleh? Wallahualam. Ada lagi? Tak. Sekiranya tahun ni terlupa bayar disebabkan lupa, adakah dia kena bayar double tahun depan? Tak ada double. Dia tak bayar tu dia berdosa. Tu lah. Kalau lupa tu dia kena minta ampun dengan Allah, dia bayar duit, tapi itu bukan zakat fitrah, itu sebagai sedekah biasa dah. Dia bagilah duit tu. Minta ampun dengan Allah SWT. Wallahualam. Yang Atika Habali, boleh lakukan solat air raya di rumah tak? Jika boleh, bagaimana kaedahnya? Sembahyang raya ni, yang pertama hukumnya sunat. Bila sebut sunat, buat tak apa, tak buat pun tak apa. Tak ada masalah pun. Kalau buat dapat pahala lebih, tu je.
Lepas tu sembahyang raya dia bukan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni kena 40 orang lelaki mustautin. Itu sembahyang dalam mazhab Syafi'i lah. Sembahyang Jumaat. Sembahyang raya seorang pun boleh. Dan tak semestinya berjemaah. Bila berjemaah disunatkan untuk kita khutbah. Tapi kalau seorang tak payahlah khutbah. Takkan nak khutbah seorang tu. Tu sembahyang raya. Jadi kalau kita duduk kat rumah, kita sembahyang raya, sembahyang 2 rakaat. Lepas tu wirid-wirid selesai macam tu jelah. Wirid tu pun tak perlu sebenarnya. Sembahyang raya, sembahyang Jumaat, situ yang terfaham. Itu base dia. Dia bukan sembahyang Jumaat. Dia boleh buat seorang-seorang. Dia boleh buat berjemaah. Dia boleh berkhutbah, boleh tak berkhutbah. Okey, tak ada apa pun. Dia boleh belaka. Wallahu a'lam. Haji Yusri Ibrahim, pencerahan sikit untuk asnaf fisabilillah, siapa yang berhak? Asnaf 8 tu yang tersebut dalam Quran tu. Macam mana? Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Macam mana ayat tu? Tak ingat dah ayat tu. Nak tengok. Nak tengok. Nak buka dalam laptop. Innamas sadaqat lil fuqara. Yang pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat adalah muallaf, yang keempat ar-riqab, hamba yang diberdekakan, yang keenam al-gharimin, orang berhutang, yang ketujuh fi sabilillah, yang ke-8 adalah ibnu sabil. Fakir miskin, beza dia apa? Fakir miskin ni khilaf. Ada orang kata fakir miskin yang popular adalah fakir adalah orang yang kalau keperluan seharinya adalah RM10, lepas tu penghasilan dia adalah RM10. Penghasilan dia kurang RM10. Macam contoh, dia ni makan dengan keluarga dia sehari tu RM10 lah sebagai contoh. Tapi bila dia bekerja dia dapat RM5. Itu fakir. Ada pula satu lagi dia panggil miskin. Miskin ni adalah orang yang keperluan dia adalah RM10, belanja dia RM10, penghasilan dia pun RM10. Itu satu tafsiran. Ada pula tafsiran lain kata al-fuqara ni adalah orang miskin di kalangan orang Islam. Al-masakin adalah orang miskin di kalangan orang bukan Islam. Ada tafsiran tu itu antara tafsiran Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Okey. Al-amil ni amil lah, amil zakat. Amil zakat ni adalah yang dilantik oleh kerajaan. Bukan dilantik oleh mana-mana institusi, tak. Dilantik oleh kerajaan. Kerajaan lantik dia. Kalau lembaga zakat lantik, lembaga tu dikatakan sebagai institusi, lembaga tu sendiri tu atasnya adalah kerajaan. Dia jadi amil, dia boleh terima zakat tu bukan makna dia dapat zakat dia ambil terus, tak. Dia kena serah pada kerajaan. Kerajaan tu bagi gaji dekat dia. 1/8 lah. Dia boleh dapat kerajaan bagi. Macam gaji lah begitu. Wal mu'allaf, orang yang mu'allaf. Tak maaf lah nak gosok hidung, nak rasa gatal hidung. Al-mu'allafatu qulub. Mu'allaf ni ada 3 maksud. Mu'allaf ni yang pertama maknanya adalah orang baru masuk Islam. Yang kedua adalah mu'allaf ni adalah orang yang tak masuk Islam lagi, tapi dah dekat-dekat dah nampak nak datang kepada agama Islam. Yang ketiga adalah mu'allaf ni adalah kita bagi zakat kepada pembesar ataupun orang-orang yang ada pengaruh di kalangan orang bukan Islam. Dan kita bagi itu bukan mengharapkan dia, tetapi kita mengharapkan pengikut-pengikut dia datang pada Islam. Apa panggil mu'allaf? Yang ni ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi lah dalam kitab Al-Jami'u li Ahkamil Quran. Ar-riqab, hamba. Hamba ni dia bergantung dengan orang. Bila bergantung dengan orang, makanya dia nak dimerdekakan. Kita bagi zakat pada dia untuk memudahkan lagi dia merdeka. Ini berlaku zaman dulu lah, sekarang tak berlaku. Al-gharimin, orang yang dikekang oleh hutang. Dikekang oleh hutang. Terikat dengan ahlung ke apa kan, dah jadi susah hidup dia. Kita nak bagi zakat pada dia boleh. Wa fi sabilillah, di jalan Allah. Jalan Allah kalau zaman dulu ni perang lah. Orang terlibat dalam perang boleh. Cuma orang pergi rendangkan pula, cairkan dia punya pendefinisi fi sabilillah ni. Ada orang kata fi sabilillah tu termasuk juga kepada orang student, orang nak belajar. Qardawi letak muassasatul khairiyat, badan-badan kebajikan. Itu pun dikatakan fi sabilillah. Boleh. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni terjemahan kita anak jalan. Tapi apa makna Ibnu Sabil? Ibnu Sabil ni adalah orang kaya di negara dia. Dia datang kat tempat kita, tiba-tiba jatuh miskin. Tiba-tiba kat negara dia kaya. Arab Saudi kaya. Datang kat Malaysia, pergi masjid mana-mana sembahyang, letak beg duit kat belakang, habis sembahyang tengok orang curi beg duit dia. Dia jatuh miskin pada ketika itu. Yang tu dia panggil Ibnu Sabil. Orang macam ni layak terima zakat. Yang tu 8 asnaf. Ada. Itu lah lebih kurang anda boleh cerita. Cerita panjang boleh syarah lagi tapi panjang. Wallahu a'lam. Kamarul Azhan Jaafar, habis PKP nanti ada kuliah lagi tak kat Melaka? Ada kot insya-Allah, kena tanya Haji Rahim. Haji Rahim dia yang rancang semua, Haji Rahim.
Sesiapa yang dipenjara, siapakah yang bertanggungjawab membayar fitrah untuknya? Dia tu kena bayar lah. Tapi dia tak boleh nak bayar sebab dalam penjara, maka keluarga dia kena bayar lah untuk diri dia. Maulana, mohon pencerahan hadis Hercules menyimpan foto-foto Nabi Allah itu. Anda tak tahu cerita tu. Yang anda tahu cerita tu yang dia berbual dengan Abu Sufyan. Tu yang anda tahu. Cerita dia timbang gambar tu, anda tak ada maklumat. Tu yang boleh komen. Wallahu'alam. Okey, ada lagi. 11.30 lah. Kalau tak ada, cukup lah kot. Sejam setengah dah kita bersiaran. Cukup lah kot. Wallahu'alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi satu. Khairuddin. Dah kita miskin, awak pula kena keluar zakat. Zakat tu yang zakat orang kaya lah, pendapatan lah apa. Zakat fitrah ni setiap orang untuk lah fitrah. Lepas tu dia kena bayar zakat. Dan zakat fitrah ni tak mahal. RM7, RM8 macam tu kan. Maka dia kena bayar zakat lah. Kecuali kalau dia tak ada duit. Itu cerita lain. RM7 tu pun tak ada. Kalau ada pun nak makan ya, yang tu tak adalah tanggungjawab zakat pada diri dia. Dia ni miskin. Miskin ni mungkin dia ada dalam RM40, RM50. Dia kena macam tu gitu. Tapi dia sendiri tu layak terima zakat. Kat Malaysia ni miskin sampai tak duit langsung ni tak jumpa. Tak tahulah, ni musim PKP ni ramai orang jatuh miskin kan. Wallahualam. Wallahualam. Okey, tak ada kot. Tak ada. Wallahualam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.